Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sambung topik mutasi. Okay, so mutasi ada dua jenis, iaitu mutasi gen dan mutasi kromosom. So apakah itu mutasi? So mutasi ni sebenarnya perubahan yang berlaku pada struktur gen ataupun kromosom, ataupun contohnya gen ni sebenarnya berada dalam kromosom tu kan. So ni gen, susunan gen tu yang berada pada kromosom ni. So susunan ini dia berubah. Okey, sepatutnya A, D, C, E macam tu lah. So dia berubah kedudukan. Mungkin dia jadi D, A, C, E. Yang ni bio lah. Dia detail sikit. So you all kena tahu dua mutasi sahaja, mutasi gen dan mutasi kromosom. Okey, manakala mutasi kromosom ni, bilangan kromosom tu mungkin berkurang ataupun berlebihan. Okey, so dua jenis mutasi gen dan mutasi kromosom. So kita tengok mutasi gen. Okey, perubahan spontan. Okey, ni mutasi gen, perubahan spontan yang berlaku pada struktur gen yang disebabkan oleh perubahan kimia. Okay, disebabkan oleh cara pemakanan, disebabkan oleh rokok, asap rokok, bahan-bahan kimia lah yang terdedah. Okay, sebenarnya ni boleh berlaku semasa proses proses perkembangan bayi lah. Okay, perubahan ni berlaku. Alright. So jenis-jenis mutasi gen, okay, kita ada beberapa jenis. Okay, yang pertama adalah albino. So albino ni dia tak menghasilkan pigmen warna coklat, tapi dia menghasilkan pigmen kulit yang berwarna putih. Okey, so sebab tu kalau awak tengok bulu kening dia putih, rambut dia putih, semua putih lah. So yang ni bahayalah. So yang ni albino ni boleh menyebabkan skin cancer. Okey, so dia tak boleh terdedah pada sinaran UV yang terlalu banyak. So that's why kalau awak tengok orang albino ni, dia selalu tutup muka dia. Okey, so dia nak elakkan sinaran UV tu daripada terkena pada kulit lah. Right. So anemia sel sabit, biasanya sel darah merah. Okey, anemia ni darah merah dia menyerang darah merah. So biasanya darah merah ni dia berbentuk macam ni kan, duit cekung. Kan, duit cekung. Tapi disebabkan oleh perubahan yang berlaku pada gen, sel darah merah awak ni dia jadi macam bulan sabit. Okey. So yang ni kenapa? Okey, kenapa dia akan efek pada diri awak? Sebab bila sickle cell ni atau bentuk bulan sabit ni, bentuk sabit ni dia boleh mengurangkan luas permukaan. Faham So kalau duit cekung ni, luas permukaan dia besar. Okey, luas permukaan besar. So bila luas permukaan besar, banyaklah oksigen yang boleh diserap. Tapi kalau bentuk sabit, luas permukaan dia, luas permukaan dia akan jadi kecil. Bila luas permukaan kecil, oksigen sikit lah daripada compare daripada biasa untuk serap tu. So akan menyebabkan awak boleh jadi stroke, macam-macam lah, kekurangan oksigen lah. Okay. So gen mutant menghasilkan hemoglobin yang mencukupi tetapi luar biasa dan kurang cekap. Okay, untuk mengangkut oksigen. Kenapa kurang cekap? Sebab luas permukaan yang kecil. Okay, so yang ketiga adalah buta warna. So pesakit tidak boleh membezakan antara warna merah dengan warna hijau. Okay, buta warna. So sekarang ni dah ada dihasilkan teknologi sekarang dia dah ada hasilkan satu spek yang boleh membantu orang buta warna ni untuk bezakan warna merah dengan warna hijau. So hemofilia disebabkan oleh ketiadaan sejenis protein dalam darah yang diperlukan untuk pembekuan darah. Okey, so darah mengalir berterusan jika pesakit tercedera. So pembekuan darah dia tak boleh berlaku. So bila ada penyakit hemofilia, bila awak luka, darah tu akan sentiasa mengalir. So dia tak boleh nak beku. Okey, dia tak boleh nak bekukan darah. So kita ada satu sejenis protein dalam darah yang membantu untuk membekukan darah. Okey, so apabila cedera, kalau tak ada protein ni, okey, so darah tu akan sentiasa mengalir. So dia susah untuk berhenti. So ada hemofilia ni, anak cikgu sekolah lama saya ada seorang hemofilia. So dia bila dia terhantuk, dia jadi lebam, so dia berdarah walaupun lebam.
Okey. So thalassemia tidak dapat menghasilkan sel darah merah. Okey, hemoglobin ni sel darah merah yang mencukupi dalam darah. So thalassemia ni bahaya sebab apa? Bila sel darah merah tak cukup, okey, awak akan kekurangan oksigen. Okey. So seterusnya kita tengok mutasi kromosom. Apa jadi? Okey, bilangan struktur ataupun bilangan kromosom tu yang berubah. Okey. Alright, so kita tengok jenis-jenis mutasi kromosom. Okay, kita ada beberapa lah. Okay, so untuk silibus awak ni kita hanya belajar 3 saja sindrom. Okay, so yang pertama adalah sindrom Down. Okay, dia lebih satu kromosom pada kromosom yang ke-21, kromosom autosom. So ciri-ciri pesakit ni dia terencak akal, mata dia sepek, jari dan leher dia jadi pendek. So kalau awak tengok budak-budak Down syndrome ni ataupun sindrom Down, dia ciri-ciri dia sama. Kalau tengok mata, muka dia memang totally sama lah. Okay, so yang kedua adalah sindrom Klinefelter. So lebihan satu kromosom seks pada lelaki. So dia akan jadi XXY. Okay, so bahu dia jadi sempit, testis kecil dan mandul. So dia membawa apa ni, ciri-ciri wanita lah. Okay, dia bukan pondan tapi dia membawa macam ciri-ciri wanita. Dia ada buah dada besar, bahu dia jadi sempit, testis kecil, lepas tu dia mandul. Okay, so sindrom Down syndrome budak ni dia kekurangan satu kromosom pada X. So sepatut perempuan yang normal kromosom seks dia adalah XX, tapi untuk pesakit Down syndrome Turner ni dia akan jadi XO. So satu kromosom X dia hilang. Okay, so tiada kita head dan dia akan jadi mandul. So banyak lagi ciri-ciri lain. So suara dia garau sikit macam lelaki lah sebab dia kekurangan satu kromosom X. Okay, so kita tengok bilangan kromosom bagi pesakit Down syndrome. Okay, dia lebih satu. Okay, so dia total ada 47. Okay, so sama ada 45 XX ataupun 45 XY. So ni lelaki so yang ni perempuan. So dia berada kromosom ni dia lebih pada kromosom yang ke-21. Ingat kromosom autosom, bukan kromosom seks. Okay, kromosom autosom tu yang selain daripada dua kromosom last tu. Okay, so Klinefelter dia lebih satu kromosom, so dia akan jadi XXY. Okay, so dia akan jadi 47. Ini pada kromosom seks. So sindrom Turner pun sama pada kromosom seks, dia kurang satu. Okay, so dia akan jadi XO. So exam dia akan tanya benda ni lah. Alright. Okay, so ini antara contoh soalan bahagian B. Okay, dia akan bagi gambar rajah macam ni. Okay, so kaji kandungan kromosom dalam sel soma bagi seseorang yang mengalami mutasi kromosom. So jenis mutasi kromosom kalau awak tengok dia lebih patutnya kromosom ni dia berpasangan. Okey, so kita ada 3 kat sini pada kromosom autosom yang ke-21. Okey, so ini adalah Down syndrome. Okey, so tulis bulatkan rajah di sebelah pasangan kromosom yang menyebabkan mutasi. So yang ni lah, so kena bulat. Alright, tuliskan kandungan kromosom. Okay, 45 tambah XY. So kenapa 45? Sepatutnya 44 tambah XY kan. So dia akan jadi total 46. So dia lebih pada kromosom yang ke-21. Okay, so jadi 45 tambah XY. So dia akan jadi total 47. Okay, alright. So yang ni saya akan terangkan pada video yang seterusnya.